Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah dugaan dalam kita buat live yang kadang-kadang membuatkan jiwa dan raga saya stres. Kepala saya stres. Kan pejuang tanah air. Petai. Terima kasih kerana menonton lagi. Testing suara okey ke? Suara sekarang dah okey? Test Wardi tolong. Test Wardi. Test okey, clear. Sekarang suara dah okey. Saya terpaksa ulang balik saya punya video saya sebab tadi jauh sikit daripada Kuala. Ni tak boleh ni. Say hi. Hello. Hello. Dia kata jauh Kuala suara kuat. Nak buat macam mana? Dah Kuala tukar masak kat sana. Kita tak boleh nak halang dia buat kerja. Kita bagi dia kerja. Tak apa. Bagus. Tingkatkan usaha. Suara okey, Morali. Terima kasih Morali. Ini tak apa, kita bunyi muzik Kuali pula dah. Tuan-tuan, inilah bahananya kita ni live tak ada apa orang kata, tak ada tempat yang khusus. Sekejap, saya cari tempat yang agak menarik sikit Okey, saya pindah lah. Sebab nampaknya macam saya cari tempat yang agak sini. Okey, sekarang okey. Saya pindah lah. Demi tonton dan puan-puan saya pindah juga. kita ni tak ada studio mewah. Demi tonton dan puan-puan saya pindah juga kat sini. Okey, clear. Demi tonton dan puan-puan saya cerita sebab kita nak cerita benda yang apa orang kata yang kecoh ni, heboh pada malam ini. Goreng. Bila ke Labuan, seperti ni tunggu lautan kau. Lim Stan. Stan. Apa pula? Labuan, nanti saya datang Labuan. Dia YB Simsudin dah tahu dah. Okey, Kuali jadi background music. Terima kasih. Dia jauh, dunia kuat tu. Dia memasak apa orang kata dengan penuh perasaan. Memasak tu Kuali berbunyi. Okey. Melipat kat kedai mamak. Punya Kuali review rasa macam melipat. Itulah kita nak bawa suasana mamak tu. Yang penting kita nak bawa suasana mamak agar anda merasa suasana bagaimana saya live tiap malam. Mamak dan sebagainya. Tapi tak apa, lepas ni saya live dekat rumah dah. Tu kan Kuali kuat sangat. Lepas tu kita dah alihkan sikit daripada mamak. So biar dia buat kerja dia. Kita kena ingat ni kedai orang kan. Jangan kita buat hal-hal pula suruh dia berhenti masak. Nanti masak dia suruhnya aku tutup kedai, dia halaunya kan. So insya-Allah, terima kasih UK Perdana semua, terima kasih lah. Muzik Kuali dah kurang. Muzik Kuali dah kurang Kami menunggu di Labuan. Rehan Yaakob, terima kasih Rehan. Insya-Allah kita jumpa di Labuan Rehan. Di Labuan kita akan ada di Putatan, kita akan ada di Tiwaran, kita akan ada di Beaufort. InsyaAllah tarikh-tarikh tu akan ada di tempat tu. Pagoh, orang Pagoh pun ada. Terima kasih orang Pagoh Johor. Suara okey, alhamdulillah. So daripada apa yang kita ada sekarang ni nampaknya macam dah okey, dah clear. Reklamasi lawan tetap 8. Luke Yusof, terima kasih. Suara dah okey. Ini geng-geng bina negara kita ni, saya tak tahu. Greeting daripada Singapura, Sylvia, terima kasih. Semburit salahkan PH. Sekejap lagi kita akan cerita benda tu. Yang semburit ni sebenarnya dia orang tak ada pun dalam list. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Darah Iban, insya-Allah kita jumpa kat Sarawak. Darah Iban. Boleh. Saya akan turun balik Sarawak dah. Dah clear semua, kita balik Sarawak. Kita buat apa yang patut. Okey. Kita bermula kepada topik pertama kita pada malam ini. Topik pertama kita pada malam ini, insya-Allah, kita bercerita tentang Sabah dahulu. Tentang Sabah ni kita akan tengok bahawa dia, kalau kita tengok daripada pilihan raya ke-13, sejarah pilihan raya ke-13. Pilihan raya ke-13 kalau kita tengok, dia menyaksikan pertandingan pada masa itu lebih kurang 60 kerusi Dewan Undangan Negeri yang berlaku pada pilihan raya negeri Sabah. Namun daripada itu, kita Parti Keadilan Rakyat bertanding 43 kerusi DUN pada waktu itu. Masa itu kita Pakatan Rakyat lah, kita bukan Pakatan Harapan. Kita Parti Keadilan Rakyat. So masa itu ada DAP, ada PAS dan juga ada Parti Keadilan. Dan pada waktu itu Parti Keadilan bertanding 43 kursi daripada 60 kursi DUN dan selebihnya ditandingi oleh PAS dan juga DAP.
Dan daripada 43 kerusi itu, pada masa itu kalau tak silap saya, kita menang lebih kurang dalam 7 kerusi. Daripada 43 kerusi, kita menang dalam lebih kurang 7 kerusi, dan selebihnya dimenangi oleh DAP. Walaupun kita tidak berjaya menguasai Sabah pada ketika itu, namun kita memberi tentangan yang amat hebat. Namun begitu, pada PRU ke-14, PRU yang ke-14 yang lepas, masa itu kita sedang menghadapi tsunami, dan kita percaya bahawa untuk Malaysia ini jatuh, kita kena fokus di kawasan Semenanjung dahulu, dan disebabkan resources kita tidak cukup, sehingga pada waktu itu Kak Wan, Datuk Seri Wan Azizah terpaksa menggadaikan rumah beliau untuk nak bayar deposit calon-calon ni. Nak gadai rumah dia, nak bayar deposit calon-calon. Nasib baik menang. Kalau tak menang, agak-agaknya beliau tak tahulah nak duduk mana kan. So pada waktu itu, kalau kita tengok, kita terpaksa bukan melupakan Sabah, tapi terpaksa lepaskan Sabah kepada warisan. Dan kebetulan warisan dia ada dana ada sendiri pada waktu itu, menyebabkan kita kata tak apa. Dan pada waktu itu Parti Keadilan hanya mengambil 8 daripada 60 kerusi. 8 daripada 60 kerusi, walaupun pada awal perkiraannya kita nak bertanding 40 kerusi. So 40 kerusi kita kata okey, tak apalah, kita pas kepada warisan, kerana pada waktu itu warisan hanya fokus di Sabah, dia bukan fokus di seluruh Malaysia. Sebaliknya kita hanya ambil 8 kerusi dan kita menang 2, di mana satu yang melompat, bukan Jimmy, apa nama dia, tak ingatlah nama dia kan. So masa itu dia tapi daripada itu 2 yang orang kata memenang, daripada 8 kerusi 2 yang menang. Namun begitu, pada PRU Pilihan Raya Negeri Sabah ni, kali ini kita menyaksikan bahawa pertandingan ini akan melihat pertembungan sebanyak 73 kerusi dewan, pertambahan 13 kerusi Dewan Undangan Negeri di negeri Sabah itu sendiri. Di mana kalau kita tengok dalam sejarah Sabah itu sendiri, ini merupakan kali ketiga Sabah mengadakan pilihan raya negeri di luar daripada kebiasaan. Dia luar daripada PRU. Yang pertama, seingat saya 1985, yang kedua 1992 kalau tersilap, di mana PBS masa tu, dan yang ketiga adalah yang inilah, di mana PRN dilakukan di luar daripada jangka waktu yang sepatutnya, di mana pilihan raya umum diadakan. Kita tolak tepi Sarawak ni di unik sikit, dia tak nak ikut PRU yang lepas, yang lain. So daripada itu kita mengatakan bahawa perbincangan ni untuk daripada segi kerusi, jumlah kerusi ni dia belum ada final lagi, belum ada pengumuman lagi. Dan saya mendapat maklumat bahawa terdapat lebih 35 kerusi yang berkemungkinan akan dipertandingkan, yang akan diletakkan calon Parti Keadilan Rakyat. Now, kenapa? Kita boleh katakan kali ini sebenarnya kemampuan Parti Keadilan Rakyat ini adalah lebih daripada 40 kerusi. Namun begitu, kita kena take into consideration juga bahawa kita nak supaya ada warisan itu, dan kita tak ada masalah Syafiee Apdal menjadi Ketua Menteri Sabah. Teruskan, kita tak ada masalah dengan isu itu, dan memegang majoriti daripada kerusi di pilihan raya negeri kali ini. Namun begitu, kalau kita lihat daripada segi komposisi sebenarnya, dan juga kita tengok daripada segi komposisi, kalau kita tengok daripada segi sejarah, kalau kita tengok daripada segi kekuatan grassroots Parti Keadilan Rakyat, kita tolak tepi DAP dan juga Amanah, Parti Keadilan Rakyat sebenarnya boleh menyaingi warisan daripada segi grassroots, daripada segi gerak kerja, daripada segi orang-orang yang mampu untuk menggerakkan calon-calon, untuk menggerakkan jentera dan untuk menggerakkan pilihan raya kali ini. Ini kita kena faham. Kerana apa? Dalam situasi yang ada sekarang ini, sudah PRN ini hanya tertumpu di negeri Sabah. Maksudnya bukan seluruh Malaysia. So jentera-jentera daripada luar, daripada Semenanjung, daripada Sarawak boleh turun. Saya sendiri akan turun ke Sabah, dan pada waktu inilah kita akan cuba untuk membantu membantu Parti Keadilan Rakyat, dan juga mungkin membantu warisan dan sebagainya dalam memenangi pilihan raya kali ini. Menurut maklumat yang saya dapat, berkemungkinan penamaan calon dan penyerahan watikah bagi calon-calon Parti Keadilan Rakyat akan berlaku pada 6 hari bulan Ogos 2020, di mana pada hari tersebut juga adalah mesyuarat MPP, Majlis Pimpinan Pusat, akan berlaku di Sabah, dan pada waktu itu akan ditentukan jumlah kerusi dan juga jumlah calon-calon. Jadi saya berharap calon-calon tempat yang saya pergi seperti di Putatan, seperti di Labuan tak ada pertandingan ni kan. Seperti di Putatan, seperti di Tuaran, seperti di Beaufort, bersiap sedia bakal calon ni.
anda jadi tak jadi bakal calon, itu kita tolak ke tepi dahulu. Tetapi kita kena faham, kita tak boleh menunggu sehingga last minute baru kita nak start buat kerja. Kita tak boleh tunggu sehingga last minute baru kita nak bergerakkan jentera kita on the ground. Bagi saya tak berminat buat kerja tersebut. Saya kalau nak, saya turun. In fact, sebenarnya sebelum ini saya dah turun pun ke Sabah beberapa kali dan berjumpa dengan grassroots. Tetapi kita tak buat secara open lah kerana perjumpaan itu perjumpaan yang kita nak melibatkan cabang, kita nak melibatkan grassroots on the ground, di mana gerakan itu kita nak pastikan bahawa jentera cukup kuat dalam kita nak menggerakkan, terutama apabila ramai kartel-kartel pada masa itu sudah mula keluar daripada parti, ataupun kalau tak keluar pun dia masih kekal di dalam parti. Sebab itu saya kata tadi awal-awal video saya yang sebelum ni, saya katakan bahawa sekarang ini dalam kita nak menentang Azmin Ali, menentang Bersatu, menentang UMNO dan sebagainya ni, kita kena faham kita berjuang ini, perjuangan kita ini bukan setakat kita kena menentang pengkhianat-pengkhianat yang telah keluar daripada parti, tetapi kita juga dalam usaha menentang pengkhianat yang masih ada kekal di dalam parti. Saya sebut tadi dalam video sebelum ni, yang masih berkentayangan di Selangor, yang masih lagi memegang JLC, ahli majlis, mengambil projek-projek. Kerana apa? Kerana mereka tahu salur nadi projek mereka berada di Selangor. Masih besar lagi. Mereka masih berada di situ, dan kita kena faham situasi ini menyebabkan mereka masih lagi berpaut kepada Selangor. Ada orang tanya saya, kenapa kartel-kartel masih ada di Selangor? Dia tunjukkan gambar ini, gambar tu dan sebagainya. Saya kata kita kena faham, mereka ini makan hidup dengan politik. Dia cari makan dengan politik. Jadi politik bagi mereka tak kisah siapa dia punya logo dari situ, selagi mana ahli orang itu boleh memberi makan kepada mereka, maka mereka akan terus menyedut seumpama lintah di hari hujan yang baru turun, yang sedang kelaparan, sekarang menyedut hasil bumi Selangor, kita kata. Mereka ini, dan bila mereka sudah kenyang nanti, bila ketua lintah tu sudah jatuh, maka mereka akan bertebaran keluar, konon-kononnya dibuang, konon-kononnya dihanat, konon-kononnya tidak dihargai. Tapi sebenarnya hakikat mereka tidak lebih sekadar daripada penjilat-penjilat dan juga pengisap-pengisap darah, pengisap-pengisap darah di dalam negeri Selangor itu, sehingga badan mereka menjadi gemuk-gemuk. Gemuk kerana apa? Gemuk kerana makan duit rasuah lah. Itu saya kata. Itulah masalahnya orang macam ni. Orang macam ni yang kita kena tentang. Dahlah muka tu macam orang kata apa, nak ada pinggan tu lagi cantik lah. Mungkin penutup apa orang kata, penutup longkang tepi jalan tu yang orang selalu curi tu kan. Penutup tu pun lagi cantik lah orang kata. Allah hai. Kalau aku tengok muka tu aku rasa macam kesian lah aku tengok. Tapi itu cerita lain. Lepas ni second story kita bercerita. Kita cerita Sabah dulu So berkenaan dengan Sabah tadi, saya kata pada 6 hari bulan Ogos, berkemungkinan pada masa itu kita akan menentukan calon. Dan kita dalam rangka rundingan di mana kita akan mendapatkan lebih kurang 35 kerusi di Sabah. Kita dalam rangka rundingan, tak semestinya kita dapat 35, tetapi kita berharaplah tak larilah jumlah daripada jumlah itu. Kerana apa? Kalau kita tengok 73 kerusi, kalau kita bahagi 3 pun, katalah dengan DAP, dengan warisan, dengan keadilan, kita lebih kurang 2, 4, 6, 15, 30, 45 15 apa? 25, 50, 75, lebih kurang 25 kursi tu kira orang kata apa, just nice lah. 25 kerusi satu parti tu kira just nice. Tapi mungkin DAP tak boleh nak dapat banyak kerusi, tak boleh nak bertanding di banyak kerusi. So daripada segi itu kita kata maka fair kalau kita katakan warisan ambil majoriti tetapi kemudian kita minta 35 kepada Parti Keadilan Rakyat, yang lain tu mungkin lebihnya kepada DAP. Sebab DAP ni fokus seat adalah seat yang berkaitan dengan kawasan Cina dan juga kawasan-kawasan bandar. Itu mostly kawasan fokus seat DAP lah yang berlaku di kebanyakan negeri pun, bukan sekat di Sabah saja. Di mana-mana negeri di tempat lain pun berlaku demikian. Namun begitu kita fokus kepada Parti Keadilan Rakyat. Esok saya akan interview di secara live dalam Facebook saya akan sharekan interview tersebut lebih kurang pukul 2.30 petang. Berkenaan dengan PRN Sabah dan apa persediaan Parti Keadilan Rakyat. Kita boleh katakan persediaan kita sekarang ini dalam kerangka sudah hampir bersedia. Kita sebenarnya jangkaan kita, persediaan kita on the ground kita dah mulakan persediaan ini sejak tahun lepas. Maksudnya sejak bukan tahun lepas, sorry, saya silap. Sejak kejatuhan Sabah kejatuhan negara pada tempoh hari.
iaitu pada masa itu ada ura-ura Sabah akan jatuh. Disebabkan oleh itu kita sudah mula bersedia mengira-ngira bagaimana keadaan, bagaimana jentera, bagaimana on the ground. Kita sudah mula mengira, tapi tak berapa serius. Kemudian berputar secara orang kata apa, secara keras dan secara puting beliungnya berita mengatakan bahawa PRU akan diadakan dalam masa yang terdekat. Jadi disebabkan itu saya dah mula going on the ground. Cuma kita tak ceritalah secara public yang saya go on the ground. Tim saya dah mula-mula on the ground, di mana kita berjumpa dengan pimpinan-pimpinan cabang, kita dah berjumpa dengan pimpinan-pimpinan grassroots untuk kita dah memulakan gerakan. Masa tu kita tak tahu lagi akan berlaku pilihan raya negeri Sabah pada masa itu. Dan dalam pada kita nak menyusun Sabah ini, tiba-tiba pilihan raya negeri ini berlaku. Dan kalau sekiranya ditanya, maka sebenarnya dalam keadaan bersedia on the grassroots, bersedia daripada segi jentera, sebenarnya kita sudah bersedia tetapi tidaklah 100%. Tetapi daripada segi gerakan kita, daripada segi orang kata pesusunan kita, daripada segi pemikiran kita, kita sudah bersedia ke arah tersebut. In fact, tuan-tuan dan perempuan, sama juga yang saya boleh sebutkan tentang Sarawak sebenarnya. Di mana apabila ada orang bertanya saya tentang Sarawak, sama mana kita bersedia atau tidak, saya tidak boleh bercakap bagi pihak MPN, sebab ada juga orang daripada pihak cabang-cabang MPN sendiri tanya apa yang MPN dah buat. Saya kata saya tak tahu apa MPN buat, kalau nak tahu pergi tanya MPN lah. Tetapi daripada segi tim kita orang on the ground, kita pun sudah menyusun gerak kerja dan kita sudah pun menyusun jentera-jentera kita. Tetapi itu kita punya tim lah, yang tu Sarawak ni tak payah kita sembang panjang sangat lah, sebab Sarawak ni nanti belum lagi berlaku. Yang tu nanti bila dah nak berlaku pilihan raya negeri Sarawak, yang tu kita cerita tentang pilihan raya negeri Sarawak. Tetapi apa yang berlaku di Sabah ni, sebab keunikan Sabah ni, dia punya demografik politik dia terlalu luas. Dan disebabkan itu, Sabah dan Sarawak lah terutamanya, Sabah dan Sarawak ni kita sebenarnya kita kenal, kalau kita betul-betul nak maju, pimpinan rakyat kena keluar daripada kepompong lokaliti. Betul, kita ada Malaysian Agreement 1963. Saya orang Sarawak, saya tahu. Dan saya adhere, saya berpegang kepada Malaysian Agreement 1963. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena bercakap tentang realiti. Realiti pembangunan rakyat, realiti politik kita, realiti kepada kemajuan kita. Kita kena bercakap tentang realiti. Dan tidak boleh tidak, kita memerlukan counterparts kita. Kita memerlukan saudara dan sahabat kita daripada Semenanjung ini untuk kita nak mengembangkan ekonomi kita. Kita perlu ada interaksi di antara negara-negara, di antara negeri-negeri ini untuk memastikan dalam keadaan yang ada sekarang ini, negeri kita di Sabah dan di Sarawak itu maju. Disebabkan itu Parti Keadilan Rakyat, Parti Amanah, Parti DAP, mereka ini bukan parti lokal. Sebab itu saya tidak pernah bersetuju dengan istilah autonomi. Saya orang Sarawak, tapi saya tidak bersetuju dengan istilah bahawa Parti Keadilan Rakyat, Parti DAP, Parti Amanah itu ada istilah autonomi dia. Kenapa saya kata saya tidak setuju dengan istilah autonomi? Kerana Keadilan Rakyat, Parti DAP, Parti Amanah itu adalah parti nasional. Dia bukan parti lokal macam PBS, dia bukan parti lokal macam Warisan, macam UKO, itu parti lokal. Dia adalah parti di mana suka atau tidak, sentral dia still berpusat di pusat. Kalau anda tidak puas hati dengan keputusan tersebut, maka bagi saya mudahnya adalah join parti lokal. Kita ada Warisan, kita ada UKO, keluar daripada Parti Keadilan Rakyat. Itu saja. Mudah dia punya bahasa. Kerana apa saya berkata demikian, tuan-tuan dan puan? Kalau itu tata cara, kalau itulah permainan, kalau itulah kita punya pegangan selama ini, maka kita boleh bergerak lebih jauh, lebih ke depan, lebih mendepani daripada parti-parti lokal yang lain. Kerana apa saya kata? Tidak mustahil selepas ini kalau kita berpegang bahawa parti kita adalah parti nasional, tanpa mengira negeri, tanpa mengira lokaliti, maka tak mustahil orang Sabah dan orang Sarawak boleh menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tapi kalau kita masih berpegang kita ni parti lokal, sampai bila kita nak berpegang kepada parti lokal? Akhirnya kita membuang peluang kita untuk menjadikan orang Sabah atau orang Sarawak menjadi Perdana Menteri Malaysia. Adakah kita tak nak jadi Perdana Menteri Malaysia? Jangan cerita pasal warisan dicadangkan oleh Mahathir dululah. Yang itu cerita lain. Yang itu sebenarnya cerita untuk memecah belahkan Parti Pakatan Harapan saja. Dia bukan betul-betul nak mencadangkan Shafie Apdal pun. Dan saya tahu daripada segi dalaman siapa yang mencadangkan warisan untuk menjadi Perdana Menteri, terutama daripada kalangan orang Parti Keadilan sendiri. Atas tujuan apa? Yang itu saya malah nak ceritalah. Tetapi kita pegang kepada sekarang ini. Pegang kepada keadaan sekarang ini. Okey, yang dah berlalu kita biarkan berlalu. Daripada segi kajian on the ground yang kita buat sekarang ini, warisan Keadilan, DAP, Amanah, Pakatan Harapan ini
boleh memenangi negeri negeri Sabah dengan beberapa syarat. Boleh memenangi negeri Sabah dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, syarat yang pertama, UMNO dan Bersatu tak boleh bersatu. Itu syarat yang pertama. Sekarang ni UMNO dan Bersatu dalam keadaan mereka masih bertelagah di antara satu sama lain. Sebab tu kita kena tunggu dalam beberapa hari lagi sama ada mereka boleh seal the deal berkenaan dengan kerusi. Mereka berada dalam keadaan bertelagah sekarang ini. Ramai ahli-ahli Bersatu nakkan calon mereka. Ramai ahli-ahli UMNO nakkan calon mereka. Kita kena faham UMNO dan Bersatu ni mereka bertanding di tempat yang sama. Grassroots mereka berada di tempat yang sama. Jadi sekiranya mereka nak mengadakan pertandingan, mereka kena pilih. Kalau orang UMNO dipilih, grassroots Bersatu yang mana calon dia tak kena pilih, dia akan rasa kecewa. And vice versa, sebaliknya juga. Kalau calon Bersatu dipilih, calon UMNO yang mana grassroots dia memihak kepada calon UMNO, dia pun merasa kecewa. Dia ada kemungkinan berlaku sabotage. Ini merupakan perkara kalau tak diresolvekan oleh Bersatu dan UMNO akan menimbulkan masalah. Dan benda ini yang akan menjadi satu advantage kepada Pakatan Harapan, terutama keadilan dan warisan. Kerana kebanyakan tempat di mana keadilan dan warisan bertanding, di situ UMNO dan juga Pakatan Harapan itu bertanding. Sebab itu kalau kita tengok UMNO dan juga Bersatu itu bertanding. Disebab itu juga kalau kita tengok keadaan yang ada sekarang, situasi yang ada sekarang, apa yang ada sekarang ini kalau kita pandai, kita boleh take advantage of the situation. Kita boleh take advantage daripada keadaan perpecahan yang mereka adakan sekarang ini. Dan tugas kita sebenarnya simple je. Kalau sekiranya calon UMNO itu diletakkan di kawasan Bersatu, kita pergi inside, kita pergi hasut je penyokong-penyokong Bersatu ni. Dan sebaliknya lah, itu kerja kita. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita suka atau tidak, kita kena finalisekan daripada aspek apa? Aspek daripada aspek kerusi itu sendiri. Daripada aspek kerusi itu sendiri. Maksudnya dalaman kita. Sebab tu saya kata sebelum ini, kalahnya kita di satu tempat itu bukan kerana musuh tu kuat. Yalah, musuh tu kuat satu hal. Tetapi kerana lemahnya kita pun satu hal juga. Kita kena sortkan, kita kena solvekan. Ini satu lagi masalah kita ni. Nak menyelesaikan masalah kerusi. Di peringkat kerusi itu merupakan satu benda yang kita tak boleh nak selesaikan sampai sekarang. Kerana apa kita tak boleh selesaikan sampai sekarang? Kerana kita ada di antara pimpinan kita yang merasakan kita nak berkompromi. Masih lagi nak berkompromi dengan situasi dan keadaan. Masih lagi nak berkompromi dengan jumlah kerusi sebagaimana PRU ke-14 yang lepas. Dia tak boleh lagi dah. Dinamika politik sekarang ini, tahun ini, PRN ke 2 tahun selepas 2018 adalah berlainan. Kita kena faham, 2018, tsunami politik itu bukan setakat kita rasa di Semenanjung, tetapi kita juga rasa di Sabah. Kita tak rasa di Sarawak. Sarawak ni dia unik. Politik dia sangat unik. Kebijaksanaan pemimpin Sarawak ni daripada GPS Barisan Nasional masa tu sangat, saya respect lah. Saya kena respect juga kebijaksanaan macam mana dia tutup rakyat Sarawak ni daripada menerima informasi dan juga menerima perubahan. Yang tu saya kena respect. Dan juga disebabkan oleh sabotaj daripada kartel lah. Okey, itu jolak tepi cerita lain. Namun begitu di Sabah, kalau kita tengok, tsunami itu dirasai. Warisan merasai tsunami itu, warisan dan juga parti keadilan membawa tsunami tersebut. Tetapi kita tak dapat menafikan bahawa tsunami itu juga berpunca daripada Semenanjung, apa yang berlaku di Semenanjung. Kita tidak dapat menafikan perkara tersebut. Namun begitu, PRN ini menjadi satu ujian kepada Parti Warisan dan Parti Keadilan Pakatan Harapan. Kerana apa? Adakah tsunami itu masih ada? Adakah Pakatan Harapan dan juga warisan terutama menang pada PRU kelepas kerana tsunami ataupun betul-betul kerana kekuatan diri? Maka PRN ini merupakan satu titik penentuan sama ada mereka betul-betul ada kekuatan yang mereka ada sendiri ataupun hanya sekadar fluke, orang kata. Hanya sekadar nasib. Nasib kerana apa? Kerana tempias daripada tsunami daripada Semenanjung. Itu benda yang kita kena tengok dan kita kena kaji pada PRN yang akan datang. Dia penamaan calon akan berlaku pada 12 hari bulan 9 ini dan juga pembuangan undi akan berlaku pada 27 hari bulan 9. So menarik untuk kita tengok sama adakah kemenangan warisan yang lepas disebabkan oleh tsunami yang berlaku di seluruh Malaysia ataupun betul-betul warisan itu mempunyai kekuatan. Kita akan tengok. Namun begitu, saya kata tadi mengikut kajian kita on the ground, warisan mempunyai kekuatan kalau sekiranya UMNO dan Bersatu itu tidak dapat menyelesaikan konflik dalaman dalam menentukan dia orang punya kerusi secepat mungkin. Dan kedua, kita kena selesaikan kerusi kita secepat mungkin.
Kita kena selesaikan kerusi kita secepat mungkin. Dan nak atau tidak, ini bukan ugutan, tetapi warisan kena bersikap realistik. Kebanyakan tempat di mana warisan bertanding juga ada cabang-cabang Parti Keadilan Rakyat. Dan bila ada cabang-cabang Parti Keadilan Rakyat, ada juga jentera-jentera, ada juga ahli-ahli Parti Keadilan Rakyat. Dan kita tak nak melukakan hati ahli Parti Keadilan Rakyat apabila calon mereka tidak disenaraikan. Sebab itu kalau kita selesaikan jumlah senarai calon pada masa sekarang ini, dapatlah kita mempercepatkan usaha rundingan mendamaikan ahli-ahli di bawah. Kadang-kadang kita kat bawah ni kita tak faham situasi tau. Bila kita calonkan calon parti lain, kita rasa tergugat kenapa calon kita tidak dicalonkan. Jadi dia jadi satu pergaduhan. Jadi orang kata apa? Jadi satu sabotaj. Akhirnya jadi satu undi protes yang menyebabkan kalau kita nak menang di kawasan tersebut susah. Okey. So Sabah ni dia agak unik. Esok seperti saya kata, kita akan melakukan saya akan buat satu live berkenaan dengan isu Sabah ini, di mana live itu saya akan disiarkan. Dia ada satu online portal punya website yang nak buat live berkenaan dengan saya. So insya-Allah saya akan buat esoklah insya-Allah pukul 2:30 petang. Okey, moving on kepada cerita Azmin Ali. Panas cerita Azmin Ali. Hari ini beliau mengatakan, seingat saya ucapan dia lah, dia kata apa? Kita apa dia kata, dia sebut macam ni. Kita nampak kegagalan Pakatan Harapan memerintah selama 22 bulan. Dia kata bahawa mereka tidak mampu memerintah. Sekiranya Pakatan Harapan memerintah sekarang ini, ramailah orang akan mati kerana COVID, dia kata. Pertama sekali saya nak bagi tahu Azmin, yalah Azmin sebenarnya tahu benda ni, tapi dia ni pun satu jenis manusia yang katil-katil lah, bukan dia je. Dia DNA dia dan Zuraidah dan katil-katil ni semuanya dah terpalit kepada semua katil. Dia muka tak ada malu tau. Muka tak malu. Dan dia akan sanggup buat cakap apa saja. DNA UMNO dia tu kuat. Sanggup buat cakap apa saja asalkan objektif dia tu tercapai. Pertama sekali kita kata, masa 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan, semua posisi penting menteri dan kementerian itu dipegang oleh orang bersatu dan katil. Hampir semua posisi penting yang melibatkan ekonomi, pembangunan negara dan sebagainya dipegang oleh bersatu dan katil yang sekarang ini sudah melompat ke sebelah. Yang reformasi, geng reformis pegang. Ada 3 je kementerian. Kementerian Wanita, bajet 2 bilion, wanita, pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat, melibatkan OKU dan sebagainya, Kak Wan. Kemudian Saifuddin Nasution, dia pegang masa itu KPDN HEP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kepengunaan, KPDN, Kementerian Perdagangan dan apalah saya lupa, KPDN HEP, Hal Ehwal Pengguna. Kemudian Timbalan Menteri. Siapa Timbalan Menteri? Kak G, YB Fuziah Saleh Kuantan memegang Timbalan Menteri Agama. Timbalan, dia maksud Menteri Agama ni adalah menteri di bawah jabatan Perdana Menteri. Perdana Menteri, dia ada jabatan dia. Ada satu Menteri Agama kat situ. So maksudnya kalau full minister ada 2 je. Satu Timbalan Menteri. Yang lain tu semua ketolak tepi amanah dengan DAP lah. Semua bersatu, yang melompat, yang sekarang ni keluar jadi pejuang atau melompat, dan katil. Siapa mereka? Saya bagi contoh. Azmin Ali, Menteri Ekonomi. Ni nak cerita ni tuan-tuan dan puan-puan. Menteri Ekonomi ni sebenarnya satu kementerian yang diwujudkan khas untuk Azmin Ali. Tengoklah sejarah kita sejak sebelum PRU ke-14. Mana ada istilah Menteri Ekonomi? Yang ada Menteri Keuangan. Daripada Menteri Keuangan itu diwujudkan satu fraction, iaitu Menteri Ekonomi khas untuk Azmin Ali oleh Mahathir Mohamad, yang dia khianat sekarang ini. Mahathir buat untuk apa? Untuk Azmin Ali. Dia ada cerita dia. Saya ceritakan kejap lagi. Lepas itu dah apa? Apa tujuan Menteri Ekonomi ni? Menteri Ekonomi ni sama level dengan Menteri Keuangan Lim Guan Eng. Sebab itu ada orang kata, ekonomi kita dipegang oleh China. Tak, ekonomi tak pegang oleh China. Menteri Keuangan hanya jadi tukang chop sign. Dia tukang buat bajet, chop sign, luluskan. Itu kerja dia. Yang pegang ekonomi kita adalah makhluk bernama Azmin Ali. Itulah makhluk yang memegang ekonomi negara. Kenapa saya kata, dan sekarang ini walaupun dia pegang MITI, sebenarnya jawatan ekonomi itu dia masih pegang. Sebab itu dia berkuasa seolah-olah macam dia Menteri Ekonomi, memang masih pun.
Seolah-olah macam dia timbalan Perdana Menteri, Menteri Ekonomi. Walaupun Menteri Keuangan itu Zafrul. Perasan tak kenapa Menteri Keuangan itu bukan menteri? Dia senator, dia dilantik. Bukan ahli parlimen, bukan ahli parlimen. Kerana dia nak bagi kuasa sebenar Menteri Ekonomi ini kepada Azmin. Kepada Azmin, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau gagal 22 bulan, ekonomi itu gagal, menteri pada masa itu nama dia Azmin Ali. Felda di bawah dia, PNB di bawah dia, PNB di bawah dia. Apa nama, kalau kita tengok Khazanah di bawah dia. Semua agensi-agensi GLC, GOC dan agensi kerajaan ni semua di bawah Azmin Ali. Menteri Ekonomi yang sepatutnya menggerakkan ekonomi. Kalau dia yang bawa kereta langgar tiang, dia keluar tiba-tiba dia marah orang yang bawa kereta. Siapa yang bawa kereta kalau bukan kau? Sekarang ini bila dia ambil alih kerajaan baru, dia mengambil alih ekonomi, dia hanya menjalankan kereta yang sama. Dia nak maki driver sebelum ini, sedangkan driver sebelum ini pun dia. Nak maki macam mana? Oh, ini semua keputusan Perdana Menteri. Bukan. Tuan-tuan dan puan-puan. Nah, ini saya nak cerita. Keputusan sebelum ini adalah keputusan Menteri Ekonomi. Felda tak bagi lagi. Tak berjaya menyelesaikan masalah Felda. Disebabkan oleh apa? Siapa Menteri Ekonomi Felda? Azmin Ali. Siapa Menteri Ekonomi Felda, tuan-tuan dan puan-puan? Azmin Ali. Kenapa sampai sekarang, sampai sebelum masa Pakatan Harapan, tak boleh selesai masalah Felda? Sampai sekarang tak boleh selesai masalah Felda. Sebab apa yang memegang negara, ekonomi masa itu adalah Azmin Ali. MITI itu hanyalah sekarang ini, MITI itu hanyalah cover up saja. Hakikat sebenar kalau kita tengok daripada segi yang berkuasa, yang menentukan hala tuju ekonomi negara adalah Menteri Ekonomi. Siapa Menteri Ekonomi? Azmin Ali. Kenapa? Menteri Keuangan itu sebenarnya tidak mempunyai kuasa melainkan kuasa chop sign buat bajet. Itu saja polisi. Duit sebenar kepada Azmin Ali. Itu kemahiran beliau sejak dia Menteri Besar Selangor. Itu memang kemahiran beliau. Berapa banyak JLC dulu masa jadi Menteri Besar Selangor, dia adalah pengurusi. Ini saya nak cerita tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku sebenarnya pada Azmin Ali sewaktu beliau dilantik menjadi Menteri Ekonomi. Sebenarnya kalau kita nak tengok, sewaktu menang Pakatan Harapan, sepatutnya Agong pada masa itu, Sultan Kelantan, telah berkenan memanggil Kak Wan pukul 3 pagi di istana beliau, baginda, dan menyatakan bahawa Kak Wan lah yang paling layak menjadi Perdana Menteri kerana Kak Wan command majority. 50 kerusi di dalam Pakatan Harapan pada waktu itu adalah milik Parti Keadilan Rakyat. Masa itu Bersatu hanya ada lebih kurang dalam berbelas kerusi, kemudian Amanah dalam 11 kerusi kalau tak silap, kemudian DAP ada 45 kerusi. Tapi paling banyak adalah Warisan masih lagi kekal dalam 9-10 kursinya. Tapi paling banyak pada waktu itu adalah Parti Keadilan Rakyat. Tapi Kak Wan kata apa? Kak Wan kata, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah parti harap diampun. Ini adalah janji kami dengan Parti Keadilan Rakyat, dengan Pakatan Harapan pada waktu itu, di mana kita hanya bersetuju untuk melantik Tun menjadi Perdana Menteri. Dan disebabkan kita dah bersetuju melantik Tun menjadi Perdana Menteri pada waktu itu, maka kita mengikut tata cara persetujuan tersebut. Yang ini adalah sikap seorang muslimah yang betul, seorang solehah yang betul, di mana dia berpegang kepada janji dia. Di mana dia mengatakan Tun adalah calon untuk kita nak letakkan jadi Perdana Menteri. Jadi tak apa. Dan selepas Tun, maka lantiklah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri. Dia tak kata lantik saya, tak. Lantiklah Anwar Ibrahim sebagaimana perjanjian. Mengenali watak seorang bernama Wan Azizah ni, kita akan faham. Dia ni memang bukan seorang yang nak mementingkan jawatan, pangkat, harta, tak. Tidak. Bagi dia zaman tu dah berlalu. Dia umur 70-an dah. Dia tahu usia dia pun dah ada penghujung dah. Tak ada apa lagi dia nak kejar. Anak-anak pun dah besar, cucu. Bagi dia nak main dengan cucu je. Ini Kak Wan. Ini perangai Kak Wan. Tapi sebab desakan, dia ingatkan dah boleh retire dah hari tu. Masa menang PRU14, supaya PRU15 dia tak payah bertanding lagi dah. Tapi rupanya tak juga. Ada lagi pengkhianatan ini. Dah habis dah cerita. Okey, saya nak bawa cerita ini. Apa yang panasnya? Pada masa itu, Azmin Ali pergi berjumpa dengan pimpinan adun-adun pada masa itu, dan dia kata bahawa Sultan telah berkenan melantik saya menjadi Menteri Besar Selangor. Yang lain tu pun macam, ya ke? Berkenan ke Sultan? Maka dia pun dilantik jadi Menteri Besar Selangor. Bila dia dilantik jadi Menteri Besar Selangor,
Dia tak sangka orang seperti Fauziah Saleh sekarang ni lagi tinggi daripada dia. Orang seperti Saifuddin Nasution lagi tinggi daripada dia. Sedangkan Fauziah Saleh ni bertanding pemilihan parti pun kalah. Kan? Sedangkan Saifuddin Nasution tak bertanding pemilihan parti, tiba-tiba jadi menteri, federal minister. Orang seperti Kak Wan lagi naik daripada dia. Sedangkan Kak Wan sih lah, memanglah pada masa itu Kak Wan masa tu presiden parti lah. Pada masa itu sebelum pemilihan parti. So dia kata tak boleh jadi. Seminggu dia jadi menteri besar, dia terus pergi jumpa Tun Mahathir. Pada waktu itu kita sudah pun bagi list kabinet bakal Perdana Menteri-menteri bagi Parti Keadilan Rakyat. Kita dah bagi list dah. Siapa yang kita nak jadi menteri ni, menteri tu, untuk kita punya kuota lah. KPKT siapa menteri, masa tu ekonomi tak ada, menteri ni menteri siapa. Kita punya list tu kena sailang. Oleh siapa yang sailang dia? Azmin Ali. List di mana orang kita yang kita tahu boleh buat kerja kena sailang oleh Azmin Ali. Bila dia sailang oleh Azmin Ali dan and the gang, saya malah nak sebut and the gang tu. Kalau sebut and the gang tu, fahamlah siapa geng-geng kartel kan. Maka dia jumpa dengan Tun Mahathir. Tun Mahathir kata sekarang ini kita kena buat satu posisi untuk Azmin. Posisi Menteri Keuangan tu tak ada pun dalam senarai, dalam perbincangan tak ada. Akhirnya daripada situ maka Tun mewujudkan satu kementerian khas untuk Azmin. Sebab dah posisi lain tu dah tak ada dah. Amanah dah ambil, DAP dah ambil. Kan? Parti Keadilan akhirnya dibagi. Akhirnya yang kata-kata ni dapat pegangan KPKT Zuraidah Kamaruddin. KPKT Zuraidah Kamaruddin. Lepas itu bersatu yang tak banyak kerusi boleh dapat jawatan. Contohnya Menteri Pembangunan Luar Bandar Rina Harun. Rina Harun. Menteri UMNO yang melompat pun dapat jawatan-jawatan yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang ada posisi untuk menentukan hala tuju kerajaan. Yang reformasi tinggal 3, 2 full minister, 1 timbalan menteri. Yang lain tu semua kartel dan juga bersatu serta parti lain. Parti Amanah DAP saya malah nak komen lah. Saya bercakap tentang bersatu yang melompat, yang khianat. Mereka mendapat jawatan mewah. Dia dapat jawatan. Tapi kita sabar. Rafizi bising pada masa itu. Nurul pun kecewa. Kenapa Rafizi bising? Kerana apa? Kita bercakap tentang komposisi. Tapi bila Rafizi bercakap tentang komposisi, Rafizi bercakap tentang ratio pembahagian kementerian dan sebagainya, dia kena maki. Dia kena hina. Dia kena orang Sarawak kata kena anok. Dia kena sisihkan. Jadi tuan-tuan dan puan dah faham tak sekarang? Kenapa Rafizi bila dia tarik handbrake, dalam keadaan kamu senang, kamu hina dia. Kalau dalam keadaan kamu susah, kenapa kita nak cari dia sekarang ni? Itu je. Cuma saya boleh muncul sekarang ni sebab dalam keadaan senang saya pun tak ada. Bukan tak ada, saya tak mau ke depan. PRU ke-14 saya tolong. Berhabis-habisan sebulan saya duduk. Saya tinggalkan keluarga saya duduk dekat di tempat untuk kita nak membantu di bilik gerakan. Sebulan. Solid sebulan dengan jentera-jentera saya. Lepas tu dah menang, biasa saya takkan ke depan. Saya bagi orang lain. Tapi bila dah khianatnya berlaku, tak nak saya kena ke depan. Kenapa Rafizi sekarang ini mengundurkan diri? Inilah sebab dia. Bila kita protes nama-nama yang dipilih oleh Mahathir, kartel-kartel yang dipilih oleh Mahathir. Bila kita protes Latifah Koya dilantik menjadi KP SPRM, sepatutnya tak boleh lantik KP SPRM dari kalangan orang politik. Kita protes, banyak benda kita protes. Tapi bila protes kita pula kena maki. Zuraidah maki kita, Azmin maki kita, dan ramai pula yang menyokong mereka. Nasib baik masa tu saya tak buat live ni. Kalau saya buat live, saya pun kena maki. Memecah belahkan parti lah, tak bersyukur lah, itulah, inilah. Bila Rafizi buat kajian mengatakan bahawa undi Melayu sudah menurun, Mahathir cakap apa? Rafizi dengan seolah-olah macam dia tahu semua. Dia kata, ini kajian yang kita buat ni, kita tahu undi Melayu memang menurun. Sokongan Melayu menurun terhadap Pakatan Harapan pada waktu itu. Sokongan orang Cina pun menurun, sokongan orang India pun menurun. Dan terbukti apa yang Rafizi kata. Kami dah sebut bahawa Tanjung Piai akan kalah 15,000. Kami dah sebut sebelum Tanjung Piai, kami dah sebut Tanjung Piai kalah 15,000. Betul 15,000 kalah. Kajian kita 15,000 kalah. Betul 15,000 kalah. Sedih tuan-tuan. Tapi inilah yang Azmin kata sebagai pengkhianat ni. Dia kata Pakatan Harapan tidak memerintah dengan baik pada 22 bulan. Betul.
Sebab apa Pakatan Harapan tidak memerintah dengan baik 22 bulan? Sebab khianat daripada dalam oleh orang-orang semisal Azmin. Azmin bukan dikisah pasal ekonomi. Dia duk sibuk pergi ke negeri lain, bagi 400 juta kat Kelantan. Dia sibuk pergi ke membontonti Tun Mahathir, pergi overseas, pergi sana, pergi sini. Itu yang dia sibuk kan. Dia tak bercakap pun soal Felda, dia tak bercakap pun soal Khazanah, dia tak bercakap. Dia menyenyapkan diri, dia macam ignore benda-benda tersebut. Itu saya kata sabotaj daripada dalam. So kalau sesiapa yang kata Pakatan Harapan hancing, siapa yang kata Pakatan Harapan hancing ni, ambil saya punya ya ni, saya potong. Sesiapa yang katakan Pakatan Harapan hancing, mereka yang menghancingkan Pakatan Harapan itu semuanya sudah berada di dalam Perikatan Nasional sekarang ini. KDN Mahyudin Yassin, Menteri Ekonomi Azmin Ali, KPKT Zuraida, Rina Harun, KPLB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kemas, Luar Bandar, Pembangunan, semua di bawah KPLB. Satu kementerian sangat penting. Kementerian Pendidikan, Mahathir, kemudian Mazli Malik. Apa lagi kementerian? Semua kementerian yang penting-penting ini semua dipegang oleh kelompok-kelompok yang khianat ini yang berada di dalam Perikatan Nasional. So kalau kamu kata bahawa Pakatan Harapan itu hancing, maka hancing itu sebenarnya sudah diubah ke dalam Pakatan Harapan. Ambil Perikatan Nasional. Ambil apa yang saya tulis ni, kamulah sebenarnya yang membawa hancing itu keluar daripada rumah kami, masuk ke dalam rumah kamu. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih kerana telah membawa najis-najis busuk daripada dalam rumah kami masuk ke dalam rumah kamu. Thank you very much. Itu yang saya boleh katakan. Thank you very much. Terima kasih. Daun keladi. Tahun depan kita jumpa lagi. So itu tuan-tuan dan puan, berhati-hati dengan pengkhianat. Kamu ingat kamu tuduh Anwar itu liwat. Kamu tuduh Anwar itu liwat. Sekarang ini yang peliwat yang berada di dalam parti kamu. Kamu dulu kutuk Pakatan Harapan ni parti orang apa, YB bawa babi. Babi itu ada dalam parti kamu. Kamu kata Pakatan Harapan pun Menteri Kapal Terbang. Menteri Kapal Terbang ada dalam parti kamu. Jangan kita tak tahu benda itu. Sebab itu berhati-hati kamu bercakap. Sekarang ini ada dalam parti kamu sekarang ini. Ini yang katil-katil Sarawak yang kibarkan bendera bersatu. Alah, hai kesian aku. Dulu punyalah kau kutuk GPS, kau kutuk UMNO. Sekarang ini kau dah berkawan dengan UMNO, dengan GPS. Bye-bye. Yang katil-katil dalam PKR ni bila kamu nak pergi? Oh, tunggu Selangor tumbang, katil Selangor tumbang kan, yang kepala besar tu kan? Tak apa, tak lama lagi. Jangan risau. Jangan risau. Tumbangnya katil kepala besar tu saya tahu ramai di kalangan. Katil-katil kecil-kecil yang ikan-ikan bilis ni yang ambil projek-projek ahli majlis apa semua ni, akan bertebaranlah mereka selepas ini kerana tidak ada ruang bagi mereka lagi di dalam tim pasukan reformasi. Saya nak umumkan insya-Allah lagu Lawan Kartel 2.0 saya sekarang ini tengah nak dibuat. Hari itu Lawan Kartel saya umumkan ada itu kan lagu saya. Tapi kita tak sempat nak buat sebab PKP. Tahu-tahu ada PKP tak boleh nak rekod. Insya-Allah Lawan Kartel 2.0 akan saya buat, kita akan rekod lepas pilihan raya negeri, lepas dinner saya, linia Bina Negara, Bina Negara, Sukarelawan Bina Negara di Bangi Avenue. Pada 3 hari bulan 10, insya-Allah semua mohon siapa yang berminat untuk beli table, mohon PM saya. Dan sekarang ini dah laku keras, ramai yang bertanya. Table kita ada 2,000, 5,000, 20,000 dan juga 50,000. Bukan untuk saya, ini untuk kita menghadapi pengkhianat negara. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sebut tentang kebejatan yang berlaku pada 22 bulan Pakatan Harapan itu, saya rasa ini adalah satu cerita sejarah yang diungkapkan oleh Presiden Parti sebagai pengkhianatan Sikitol dan Raja Mandalaya itu benar. Sikitol dan Raja Mandalaya itu benar. Dan kita menyaksikan, kita berada hidup di dalam sejarah ini. Dan sejarah inilah tuan-tuan dan puan-puan kita boleh ceritakan kepada anak cucu kita nanti bahawa atuk, nenek, makcik, moyang dulu hidup pada zaman di mana Sikitol bernama Azmin, Raja Mandaliar bernama Muhyiddin Yassin itu hidup. Dan kita melihat sejarah hidup pengkhianatan yang berlaku di negara kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak akan pernah berhenti menentang kartel. Saya tidak akan pernah berhenti menentang UMNO, Barisan Nasional, selagi mana mereka bejat, selagi mana mereka membawa kebobrokan kepada negara, selagi mana mereka membawa kerosakan kepada demokrasi, kepada sistem yang kita pegang, kepada negara demi kerana kepentingan kantong-kantong mereka.
InsyaAllah. Saya tidak perlu banyak daripada tuan-tuan dan puan-puan. Share. Share, like, subscribe. Sebarkan seantario dunia. Kerana ini adalah apa yang saya selalu cakap. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Sama-sama kita laungkan kalimat keramat, tuan-tuan dan puan-puan. Apa dia? Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.